ramai yang memerlukan dan saya pun sebenarnya dah penat juga. Saya pun fikir saya pun nak berehat juga. Mungkin saya nak stop juga dalam masa terdekat. Tuan Allah lah kasih ajar untuk saya lah. Oh janggut sama, saya pendek sikit lah. Orang pukul saya, jari kelingking saya patah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sesiapa yang dah klik ke video ni. Selamat datang ke On Viral. Kepada sesiapa yang baru saja sampai ke channel ni, apa kata korang tekan ke button subscribe untuk konten yang menarik seterusnya. Kepada yang dah lama subscribe ke channel ni, terima kasih banyak-banyak. Kami ucapkan penghargaan untuk korang semua. Dahulu ada seorang lelaki mualaf, tak pernah lokek dalam tersenyum, tak pernah lupa untuk lembut dalam berbicara, dan juga tidak segan memohon maaf. Lelaki ini rajin berdakwah dengan nilai kasih sayang, dan kerana Allah lah pemilik rasa sayang itu. Itulah sifat terpuji bila generasi yang akan datang bertanya tentang siapa Ustaz Abid Liew. Inilah jawapan yang paling tepat untuk menggambarkan siapa beliau. Di waktu yang sedang nyaman pada hari ini, aku nak menceritakan sikit tentang Ustaz Abid Liew dan kenapa kita semua sebagai rakyat Malaysia betul-betul sayang kepada Ustaz Abid Liew. Ustaz Abid Liew, seorang suami, ayah dan pendakwah yang paling disayangi oleh seluruh rakyat Malaysia hari ini. Kebanyakan daripada kita menyanjungi budi pekerti Ustaz Abid Liew. Jadi, perlulah kita tahu apa sebabnya ramai orang sayang dengan Ustaz Abid Liew. Adakah sebab yang kita tak tahu selama ni? Maka itu, jom ikut kami kongsikan 10 sebab mengapa rakyat Malaysia sayang dengan Ustaz Abid Liew. Ceramah agama sepanjang hidup. Terus menangis tak berhenti. Itu hari yang paling bahagia. Memang seluruh Malaysia tak ada negeri tertinggal kemajuan dalam berlumba motor orang-orang kan. Nombor 10. Senyuman paling ikhlas. Ustaz Abid Liew kerap sekali terpapar dalam media dalam keadaan bibirnya tersenyum manis. Kerut di tepi mata tu dah cukup syaratnya kita tahu dia pemurah dalam menceriakan hari orang lain. Walaupun pahit hari kita lalui, senyuman Ustaz Abid Liew menjangkitkan solusi ketenangan dalam hati. Dialah inspirasi bahawa senyuman itu mengamankan kecelaruan hidup. Tangan tu besarkan, saya nak cium tangan tu. Nombor 9. Manusia biasa. Dia buat segala ini bukanlah kerana nama dan agenda yang tersendiri. Sejak dahulu lagi, dia seorang yang ringan tulang berjalan sekitar Kuala Lumpur untuk menjalankan kegiatan dakwah. Tidak mengira agama, umur dan bangsa, mereka mendapat perhatian yang cukup dari Ustaz Abid Liew. Kanak-kanak terutama sekali. Sayang kita dapat jaga solat, betul tak? Kalau kita jaga solat, Allah jaga kita dunia akhirat. Melentur bulu biarlah dari rebungnya. Dia tahu generasi baru ini kena diberi kasih sayang cukup, barulah mereka bersemangat untuk menjadi pelapis masyarakat. Kalau dulu dia buat aktiviti dakwah, tiada siapa yang mengambil peduli tentang kebajikannya. Tapi hari ini, kenapa kita perlu petikai publicity yang Ustaz Abid Liew dapat? Bukankah dia bersedekah untuk lebih ramai buat perkara yang sama? Dia mati, orang kaya mati. Raja pun mati. Betul Ustaz. Ini dia apa besok kita akan tahu. Betul. Dia rindu. Jadi saya nampak orang yang lagi jauh, sebenarnya dia lagi rindu kepada kebaikan. Nombor 8. Sebarkan nilai kasih sayang. Kerap sekali dia berceramah, kasih sayang tak pernah gugur dari ucapan dia. Dengan konsep berkasih sayang boleh mengubah seseorang supaya boleh mengubah seluruh masyarakat. Setiap perbuatan membantu orang lain dan mengajak orang lain ke arah kebaikan haruslah datang dengan penuh kasih sayang. Barulah keutuhan hubungan sesama insan itu semakin erat. Kerana kasih sayanglah kita bercakap lembut dengan orang lain. Kerana kasih sayanglah kita menolong orang yang susah. Kerana kasih sayanglah kita mendoakan kesejahteraan orang lain. 10 sebab mengapa rakyat Malaysia sayang Ustaz Abid Liew. Ceramah agama sepanjang hidup. Dan jom kita sambung. Tuan Allah lah kasih ajar untuk saya lah. Janggut sama, saya pendek sikit lah. Nombor 7. Bantu walau berlainan agama. Video-video Ustaz Abid Liew menjadi bukti agama, bukan penentuan siapa penerima pertolongannya. Dari perkampungan kecil ramai populasi Cina sampailah ke rumah usang pemilik berbangsa India. Ramainya mendapat bantuan seperti beras dan wang. Walaupun tidak sebesar mana, tapi cukuplah memberi kekuatan demi mereka mencari rezeki. Malam ni abang mengucap, abang pun dah percaya dah semua sebenarnya kan. Saya tahu abang dah belajar banyak juga. Dah bukan belajar, dah dengar-dengar abang kawan-kawan banyak kan. Nombor 6. Redha bila orang tidak suka pada dia.
Tak perlulah kami nak menyatakan siapa yang tak suka pada Ustaz. Cukuplah buat Ustaz Abiliu sorok di dalam hatinya. Dia tidak mengambil hati, tapi ini sudah menjadi lumrah alam. Mungkin pada kata-katanya dia tidak terasa hati, tapi siapa tahu apa yang berada di hati kecil seorang lelaki mualaf itu. Walaupun sejuta kebaikan yang kita dah lakukan, pasti ada satu kejahatan yang orang lain melihat. Yang penting niat kita itu haruslah betul. Atau selagi mungkin kalau mereka dapat peluang tempat yang lebih baik, kerjaan yang lebih baik sebagainya, selagi mereka nak duduk, saya bayar. Dalam hidup saya. Kerana kau sayang saya. Kerana kau sayang saya. Terima kasih tak pernah lupakan saya. Terima kasih tak pernah lupakan saya. Nombor 5. Korban masa diri sendiri. Jikalau dia tidak keluar bersedekah dan berdakwah, Ustaz Abiliu akan menghabiskan masa bersama bidadari dan anak-anaknya. Dia selalu kasihankan isteri dan berterima kasih sebab selalu berkorban menjaga anak-anaknya. Jaga anak-anak saya. Saya kesiankan dia. Saya sayang isteri saya kesiankan dia. Tapi Ustaz Abiliu jarang ada masa untuk diri dia. Bagi kita, itulah yang terjadi. Tapi melakukan amalan ibadah itulah adalah hobi Ustaz Abiliu. Segala penat lelah di dunia akan menjadi singgah sana untuknya di syurga kelak, insya-Allah. Ya Allah, sian abang. Semua yang terjadi dalam hidup ni kerana Allah sayang kita. Untuk tu Nombor 4. Allah sayangkan dia. Apabila Allah sayangkan kita, Allah akan mempermudahkan segala urusan kita. Apatah lagi bila mengejar pahala dan membuat kebaikan. Allah menyayangi hamba-Nya yang soleh dan tak pernah berputus asa membantu orang lain. nangis kenapa? Rindu dengan Ustaz lah. Oh, rindu dengan saya. Baru dapat jumpa. Begitulah kaitannya dengan Ustaz Abiliu yang disayangi ramai orang kerana mendapat keredaan Allah dalam setiap perkara yang dia lakukan. Maka ingatlah, jika Allah sayang pada kita, maka orang lain pun sayang pada kita. Maka contohilah Ustaz Abiliu. Nikmat yang Allah bagi lagi mahal daripada segala nikmat dalam dunia. Tapi manusia, dia jarang syukuri apa yang dia ada. Nombor 3. Selalu syukur dan minta maaf. Kata-katanya hikmat, selalu mengingatkan kita supaya bersyukur. Allah itu maha pemberi rezeki, maka teruskanlah merintih meminta pertolongan daripadanya. Pohonlah kemaafan walaupun kesalahan itu cuma sebutir. Bersyukurlah kita walaupun nasi itu cuma sebutir. Nombor 2. Sanjungan daripada Dr. Zulkifli. Dr. Zulkifli ialah menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Islam dan juga seorang agamawan. Dia sangat menghormati dan memuji usaha Ustaz Abiliu. Usaha Ustaz Abiliu dalam bersedekah ini boleh menjadi ikutan buat orang lain. Dan dia menyokong sepenuh-penuhnya apa yang dilakukan oleh Ustaz. Pada hujung sampai hujung, kambing atas meja lagi. Tapi mak kita dah tak ada. Mana kaya sebenarnya? Mana bahagia? Nombor 1. Kisah RM800 untuk mak. Ustaz Abiliu selalu berceritakan kisah RM800. Nilai wang dia bekerja dan semuanya diberikan pada emaknya. Mak pecah tak ada duit nak beli. Saya doa kerja kuat-kuat. Satu hari tu kak, duit saya ada. Tapi hari saya ada duit tu, mak saya dah tak ada. Harta ini jika dia boleh untuk tukar dengan mak dia supaya masih hidup, pasti dia dah lakukan. Tapi sejuta harta pun tidak mampu untuk menggantikan kasih sayang seorang ibu. Semua pahala yang saya kalau ada kau terima mana-mana ya Allah, saya minta tukarlah pada sihat mak saya. Lepas saya doa, mak saya meninggal. Saya terus jatuh kat bawah. Setiap kali dia mengucapkan cerita itu, air mata dia mesti turun laju. Sesiapa pun akan merasa sayu. Tapi Ustaz tahu, semua ini akan ada hikmahnya. Kepergian emaknya adalah petunjuk dia harus berbuat baik. Memulangkan kebaikan diberi padanya untuk orang lain. Itulah pengajaran untuk kita semua. Buat baik, dibalaslah dengan kebaikan. Begitulah tanda kenapa kita sayang dengan Ustaz Abiliu. Seorang insan yang tak pernah berhenti menghulurkan pertolongan untuk orang lain. Semoga amal ibadahnya menempatkan dia di syurga. Sila subscribe ke On Viral. Kami upload setiap minggu. Tunggu video terbaru. Next video is on the way.
Terima kasih kerana menonton 10 sebab mengapa rakyat Malaysia sayang Ustaz Abid Liew. Ceramah agama sepanjang hidup.